bounce on the ground or touch anything but the players or the table in order to consider it an edge ball. In the case of an edge ball, the rally must be repeated. To return the ball, players or teams have a maximum of 3 touches. In doubles, a minimum of 1 pass is compulsory. Players or teams are not allowed to return the ball consecutively with the same body part. In the case of a repeated return, a point is awarded to the opponent. Players are allowed to cross the halfway line, but they are not allowed to return the ball from there. However, they can play it back to their teammate or themselves within the number of touches allowed. A player is not allowed to touch the ball consecutively with the same body part. When the returning player's leaning body part or the point of touch with the ball crosses the extended imaginary line of the net at the moment of the return, it is considered an illegal attack and a point is awarded to the opponent. Illegal attack. It is forbidden to touch the tech table during a rally. Scoring system in tech ball. Best of 3 sets. 1 set is played until 12 points. The final set must be won with at least a 2-point margin. The future is bright. The future is tech. Understanding tech ball. To start playing tech ball, you will need a tech table. Muiz, Encik Hakim nampak tak video tadi? Nampak. Nampak ya? Ya, Okey. Nampak separuh ya. Nampak separuh. Nak saya ulang balik ke lagi sekali? Tak apa, boleh. Boleh ya? Okey. Bagi anda yang dah tengok video tu tadi, Encik Hakim, Encik Muiz, rasa-rasa macam mana? Senang Senang kalau kita pernah cuba dan main. Saya cakap So, tadi lah. sebenarnya saya dah tak perlu terangkan lah ya. Kena explain juga. Kena explain juga. Kena explain. Dalit, boleh stop sharing dulu sebab kita punya gambar tu nampak macam. Okey. Alright. Okay, alright. Okey. Baik. Saya ingatkan video pendek tadi dah cukup dah untuk terangkan kepada semua orang kalau semua dah faham. Itu Dia kena explain juga. kena explain. Kalau tengok Kena by explain video, juga, tengok by video memang nampak mudah tapi nak lagi detail kita kena explain lah bagi One semua by tahu one. lah. Kita refresh balik apa yang kita Okey. perlu tahulah pasal rule. Baik. Sebelum kita pergi ke undang-undang tekbol ataupun peraturan sukan tekbol, lagi sekali tuan-tuan dan puan yang melihat ataupun sedang menonton Facebook Live sekarang, jika anda ada sebarang soalan nanti, bolehlah utarakan soalan anda di ruangan komen, okey, di Facebook tu nanti dan kita akan jawab soalan-soalan anda. Baik, sebelum kita pergi ke peraturan ataupun asas perundangan, asas sukan tekbol ini, saya nak cerita sedikitlah tentang sedikit pasal sejarah sukan tekbol. Dan mungkin di luar sana bagi anda yang belum pernah tengok tekbol dan tak tahu apa itu tekbol, okey, sukan tekbol ini, okey, saya cerita sedikit pasal sejarah dia. Berasal daripada negara Hungary, bermula pada tahun 2012. Okey, dan macam mana boleh bermulanya sukan tekbol ini adalah kerana seperti yang kita semua maklum, di negara Eropah orang-orang di sana suka main bola sepak. Tetapi masalahnya pada musim salji mereka tak boleh nak main bola sepak. Jadi apa mereka buat? Mereka mulalah terfikir macam mana ni, boring ni. Sebab apa? Di kawasan padang salji penuh. Jadi mereka mulalah main atas meja. Mula-mula mereka main atas meja yang mendatar. Okey. Tetapi masalahnya kalau meja biasa macam meja pingpong tu, meja kayu mendatar tu, bola tu tak boleh melantun dengan elok pada pihak lawan. Jadi apa yang berlaku selepas tu, mereka mulalah membengkokkan meja itu, meja papan tu. Tetapi lama-lama kalau meja papan, kalau bengkok, lama-lama dia akan patah. Maka mereka pun bekerjasama dengan seorang engineer, seorang saintis untuk mencipta meja tekbol yang ada pada hari ini, di mana ia adalah tahan lasak dan juga tahan segala cuaca. Sama ada hujan ke, ribut ke, panas ke, salji ke, boleh gunakan di mana-mana sahaja dan tahan lasak dan dia takkan rosak. Okey, bentuk meja dia adalah seperti ini. Saya ada miniature dia lagi. Okey, yang melengkung. Nampak tak? Cik Dalit, memang tak nampak. Ni nampak? Okey. Tak.
Sebab sekarang ni kita punya video ni sekarang fokus pada muka saya. So saya rasa Cik Dalit kena Okey. adjust setting sikit tu. Okey, saya adjust setting Okey, Ya. saya tunjuk lagi. Ni nampak? Okey. Maka terciptalah meja yang melengkung macam ni Okey, nampak. meja yang terdapat di seluruh dunia hari ini adalah meja melengkung. Ini adalah miniature, ini bukan meja betul. Ini adalah contoh meja miniature yang comel ini. Kalau anda nak dapatkan meja miniature ni pun boleh. Okey, just PM kami. Siap boleh customize lagi boleh customize lagi poster muka anda ke, Ronaldinho ke, siapa. Kita boleh printkan. Kalau nak boleh order murah aja, lebih kurang RM30 lebih je. Kita boleh customize untuk anda. Ya. Okey. Bercerita tentang sukan tekbol. Kalau di Malaysia, kalau orang tanya apa itu tekbol, pada saya kalau nak terangkan secara ringkas, ia adalah satu gabungan bola sepak, pimpong dan juga sepak takraw. Kenapa bola sepak? Sebab bola yang digunakannya adalah bola sepak, bola-bola sepak saiz 5 yang biasa. Okey. Pimpong, kenapa pimpong? Sebab meja Table. ala-ala pimpong tapi dia melengkung. Dan kenapa takraw? Sebab takraw cara permainannya adalah ala-ala sukan takraw. Okey, ada kelainan dia kami akan terangkan sebentar lagi. Tetapi itulah kalau orang nak tanya secara ringkas itulah tekbol Tapi kalau di negara barat, kalau dia tak tahu apa itu sukan takraw, mereka kata gabungan bola sepak, pimpong dan juga volleyball katanya. Tapi saya rasa lebih tepat kalau kita katakan adalah gabungan takraw, bola sepak dan juga pimpong. Okey? Alright. Baik. Seterusnya, Encik Hakim kata tadi rumit. Kita pergi kepada undang-undang. Okey, kita pergi pada peraturan asas dia dulu. Kalau nak tahu Jadi saya nak share kembali skrin saya di mana kita akan share kepada anda satu persatu perundangan sukan tekbol ini. Sebentar Di mana saya dan juga rakan saya Muiz akan share kepada anda. Nampak skrin saya? Okey, ini adalah dokumen. Nampak skrin ke? Nampak. Nampak Okey. Ini adalah dokumen mengenai segala peraturan tekbol ini. Kalau ikutkan table account ini adalah daripada FITEC Official Rules and Regulation of Tekbol. Okey, daripada FITEC. Seperti yang saya katakan tadi, FITEC ni macam FIFA lah. Kalau bola sepak FIFA, untuk tekbol ni dipanggil FITEC. Ada 53 muka surat ke semuanya. Okey. Kita habiskan malam ni 53. Kalau 53 hari ni Muiz, sampai tengah malam Muiz. Tak cukup. Tak cukup. Tak cukup Okey. Saya okey je. Encik Hakim okey ke? Saya okey je. Okey je. Okey. Di mana saya dan juga Muiz akan terangkan satu persatu setakat mana yang boleh untuk hari ini. Tapi mungkin ada setengah benda macam contoh lebih kepada referee tu mungkin kita akan skip lah Sebab mungkin akan terlampau panjang nanti. Okey, kita lebih pada sukan asas dulu. Okey. Saya akan terangkan pasal table dulu Muiz, boleh Muiz Boleh. Cik Dalit boleh zoom sikit lagi tak? Zoom sikit. Zoom lagi. Okey. Sebab dekat Facebook kita tak nampak. Okay, nampak? Lagi sikit. Nampak? Alright. Okay. Ini adalah spesifikasi meja tekbol. Saya rasa untuk hari ini mungkin tak perlu sangatlah kita pergi just run through very quickly. Macam saya katakan tadi, ini adalah bentuk meja tekbol. Okey, lebih kurang macam ni. Nampak Dan ini adalah ukuran dia. Cepatlah kita pergi. Okey. Dan material kalau orang nak tanya, kalau bukan papan dia apa? Kalau secara mata kasar ada orang ingat dia plastik. Tapi sebenarnya dia panggil HPL. High pressure laminate dia lebih kurang macam plastik yang sangat keras macam fiber, tapi secara saintifik dipanggil HPL lah. Okey. Dan di tengah-tengah ni, di tengah meja tekbol ni dia ada kawasan net, okey, di mana kami panggil plexi Okey, sebab tu dia bukan jaring dia bukan jaring, sebab tu kalau bola kena dia boleh melantun. Okey, saya akan terangkan nanti. Okey. Dan banyak orang pernah tanya tentang court. Ini menarik. Okey. Ukuran court
secara measurement antarabangsa. Okey, saya ada gambar ukuran kod dia sekejap. Ini dia. Nampak ya? Okey, ukuran kod dia adalah lebih kurang 12 meter lebar, 16 meter panjang. Itu adalah secara rasmi. Secara rasmi yang anak panah, nampak anak panah saya tak? Nampak. Okay. Nampak. Okey, dia pakai half line dan juga neck. Ini adalah kawasan tengah-tengah meja lah. Ya. Okey. Okey. Dan secara ukuran kod antarabangsa untuk pertandingan antarabangsa secara rasmi adalah 12 meter kali 16 meter. Tetapi kalau kita nak buat pertandingan tempatan, okey, kalau nak kecilkan saiz dia sedikit sebenarnya dibenarkan. Ya, dibenarkan. Jadi kalau anda di luar sana nak buat pertandingan secara rasmi, bolehlah berhubung dengan MTA. Okey, kami akan nasihatkan apa saiz yang bersesuaian dengan tempat anda, asalkan pemain tu kau yang bermain semasa pertandingan di peringkat daerah ataupun peringkat tempatan, ya, rasa selesa lah. Okey, tapi secara official international memang 12 meter kali 16 meter. Okey. Okey. Alright, ini adalah kawasan, ya. Okey, nanti saya akan terangkan. Okey, kalau lebih kepada peraturan yang seterusnya di dalam kod dan sebagainya. Okey, bola seperti yang saya katakan, ini secara saintifik lah, dia kata ukuran bola 67 cm, not more than 69 cm dan sebagainya. Tetapi untuk senang, kalau orang yang dah biasa main bola sepak, ukurannya adalah saiz 5. Ya, saiz 5 ball. Okey. Ada setengah orang tanya, kalau bola yang kecil sedikit saiz 4 tu boleh tak? Sebenarnya kalau untuk rekreasi boleh je, untuk budak-budak kan, mereka nak rasa nak try, boleh je saiz 4 tu boleh. Tetapi untuk pertandingan memang digunakan adalah bola sepak biasa saiz 5. Saiz 5, ya. Cik Dalit, saya rasa sebab kalau tag ball ni, di pandangan saya lah, sebab mostly kalau orang tanya pasal tag ball ni, okey, bola apa yang kita pakai? Itu mesti orang akan tanya. Bola apa yang kita pakai? So kalau yang dekat luar tu, kalau macam contohlah nak pergi main tag ball ke, make sure kena bawa bola saiz 5 lah. Jangan bawa bola futsal, bawa bola sepak yang biasa tu. Bola padang. Bola padang tu. Yes. Satu poin yang sangat bagus, betul. Sebab apa, bola futsal tu dia lebih berat dan keras. Dia kurang bounce. Dan juga kurang bounce. Exactly. Very good point, very good point. Okay. Okey, jadi bawa bola sepak saiz 5, bola sepak padang, ya, jangan bawa bola futsal. Okey, sebab apa? Bola futsal dia kurang bounce dan juga dia lebih keras. Dan untuk makluman juga, untuk pertandingan biasa, okey, di peringkat tempatan, kita boleh gunakan juga bola sepak, bola sepak tu saiz 5, tetapi di pertandingan peringkat antarabangsa dia ada bola special sebenarnya, yang belum dijual lagi di pasaran, bola tag ball. Dan saya rasa Muiz dan juga Cik Hakim dah pernah try bola tu. Ya. Dia memang agak ringan sikit. Ringan sikit je. Material dah lembut sikit. Betul ya? Ya, betul. Material okey. berbeza. Tetapi bola itu belum lagi dijual di pasaran. Okey, belum lagi dijual di pasaran. Kalau ada besok-besok nanti masuk Malaysia, kita akan umumkan siapa nak beli, bolehlah beli. Okey. Tetapi pada saya dan juga tak tahulah pada pandangan Cik Hakim dan Cik Muiz sendiri, bola yang dah ada, yang bola saiz 5 bola sepak tu pun dah cukup memadai lah, ya. Betul. Dah okey dah tu. Cukup lah untuk training ke, untuk main biasa kan. Sesuai lah. Okey. Dan yang pro ada juga orang pernah tanya saya, pressure bola tu macam mana? Ini dia, pressure. Between 0.3 and 0.5 atmospheres at sea level. Kalau orang yang nak sangat tahu apakah pressure yang perlukan, ini adalah pressure dia. Kalau macam saya yang tak berapa teknikal ni, saya main picit-picit je. Cik Dalit, saya rasa macam juga okeylah tu. Saya rasa Hakim ni kan dia ada pengalaman sebagai pengadil lah. Mungkin dia tahu nak check dia punya pressure macam mana. Boleh share sikit tak? Okay, macam mana nak check kita punya pressure tu? Kalau pakai tekan, pakai tangan je. Kalau nak check pressure ni, dia ada banyak cara. Kalau ikut law bola sepak, memang dia akan ada khas untuk check temperature tu. So kita akan check lah, cocok pada bola tu. So kalau macam tag ball ni,
0.3 sampai 0.5, so macam dia lagi kurang daripada bola sepak. Kalau bola sepak ni dalam 0.9 macam itulah. Baik. So pressure dia So, berbeza. Kalau cara lain nak ukur pressure dia, kita just lepaskan bola daripada paras bahu ni, tengok dia bounce sama tinggi tak dengan bahu kita. Kalau dia kurang, maksudnya kurang angin lah. Okey. Satu poin yang sangat berguna. Tengok ini kepakaran, ini adalah kelebihan pengadil ya, sebab pengadil dia akan check semua ni. Okey, Ya, dia nak bukan saja check bola, dalam sebarang sukan pun sama saya rasa. Bola sepak pun sama je Hakim Betul, sama. bola check kena check, padang kena check, Betul. pemain macam mana semua kan. Mana tahu ada setengah pemain dia ada sembunyi senjata ke apa. Betul, memang semua akan dicek. Semua kena check. Okey. Ya, Terima kasih. sama. Okey, secara asas ni adalah mengenai bola lah ya. Saya rasa yang lain-lain tu macam biasalah, kena warm up apa semua. Jadi saya cepat-cepat skip lah sebab kita ada lebih kurang setengah jam saja. Masa berlalu macam terlampau cepat. Sekejap masa berlalu. Okey. Sekejap. Muiz boleh terangkan pasal player pula. Muiz. Okey lah. Okey, kalau kita sebut pasal tap ball ni kan, secara officialnya kita dia ada kategori tau. Dia ada 3 kategori. Single, double dengan mix. Tapi of course lah kalau double ni dengan mix kita akan melibatkan 2 player. Cuma berlainan dengan Argentina kalau mix ni. Okey, kalau single memang kita tahu kita akan guna seorang player. Kalau double 2 orang player. Kalau mix 2 orang player juga, tapi dia sama ada lelaki dan perempuan. Itu je. Itu kalau dari sudut konsep player je lah. Betul. So basically kalau player tap ball ni, okey lah, kalau mengikut apa yang biasa tim-tim yang bertanding ni, mostly diorang ada satu pasukan yang tim tetap dalam 10 orang. Betul tak Cik Dalek? 10 orang dan include dengan pegawai tu semualah. 10 pemain. Itu secara keseluruhan lah, satu tim lah tu. Ya. Termasuk pegawai, jurulatih itu adalah satu cadangan lah, tapi tak semestinya lah. Mungkin ada setengah tim tu mereka nak hantar kurang tu tak apa. Tapi yang paling penting adalah pemain dia lah, single, double dan juga mixed double. Dan cuma satu keunikan saya nak tambah sedikit di sini. Dan di dalam permainan tag ball sehingga hari ini untuk single dia tak ada kategori. Sama juga dengan double. Apa yang saya masukkan kategori ni kategori jantina. Okey. Single. Yes, single perempuan boleh lawan single lelaki. Dia tak ada khusus single lelaki dan juga single perempuan. Okey. So kalau dia single saja. Bermaksud single lelaki boleh lawan perempuan. Sama juga dengan double. Double lelaki boleh lawan dengan double perempuan. Benda tu kadang dia bila kalau melibatkan sukan lain, bila kita sebut pasal gender ni dia macam jadi isu lah kalau pasal tap ball bila laki lawan perempuan lah. Kalau sukan lain of course lah dia ada laki lawan laki, perempuan lawan lelaki. So tu memang betapa uniknya sukan tap ball ni. Sebab ada kelainan. Ada kelainan sikit. Yeah, ada kelainan. Dan lagi satu of course mixed double tu mixed double lah. Tetapi saya nak ambil point daripada apa yang Muiz cakap tadi. Keunikan dia ada kelebihannya sebenarnya. Rumit-rumit pun dia adalah ada kelebihan dia kerana permainan tap ball pada saya lah mungkin Cik Hakim dengan Cik Muiz boleh bagi pandangan masing-masing. Di dalam permainan tap ball ni dia bukan saja menguji ketajaman mata tapi juga menguji ketajaman minda. Baik player, baik referee. Betul tak ref? Betul. Kena more fokus. Dia kena more fokus. Kenapa kita akan share nanti mungkin ada di luar sana boleh tengok sendirilah. Alamak, kenapa saya katakan minda kena tajam. Okey, badan kena kuat, mata kena tajam, minda pun kena tajam. Baik player, baik referee. Okey, kita akan explain. Tertinggal satu lagi. Ingatan memang kena kuat. Yes. Sebab tu macam perempuan, pemain player perempuan, sebab wanita ni dilahirkan sebagai insan yang boleh buat multitasking. Jadi minda dia kuat. Betul tak? Okey, secara natural
wanita adalah memang boleh buat multitasking lah. Dia wanita ni boleh type pada masa sama, on the phone bersama, boleh buat manicure, pedicure pada masa sama. Okey, sebab tu minda mereka boleh multifunction. Itu ada kekuatan dalam sukan tekbol ni. Okey, kenapa saya akan terangkan sebentar lagi. Okey. Player single double mixed double, alright. Lepas tu okey, ini penting. Guest player team is the player team listed second for the respective match in the draw. Okey. Bermaksud kalau ada pemain simpanan boleh simpan untuk match yang seterusnya. Bermaksud semasa perlawanan berlangsung pemain simpanan tak boleh ganti. Dia macam badminton lah. Kalau player tu dia cedera pun cedera lah. Sama ada dia nak fight sampai habis ataupun dia give up. Bye. Dia main based on nama yang register. Yes. Dia tak boleh nak ganti semasa perlawanan tu sedang berlangsung. Tak macam bola sepak boleh ada pemain gantian. Yang ni tak. Okey. Bermaksud tetapi dalam perlawanan seterusnya katakanlah saya dah tak boleh main tapi ada next match pemain gantian boleh ganti match saya. Okey, tetapi semasa perlawanan tu berlangsung tak boleh. Tak boleh. Ini adalah boleh terjadi kalau macam team event lah. Team event boleh lah kan. Tapi kalau player tu dah habis dah untuk game ni, dia dah kalah, habis lah. Macam mana nak pergi ke seterusnya melainkan grouping lah ya. Okey. Muiz boleh sambung. Clothing saya rasa ini cukup senang lah. Pakaian. Okey. Ataupun Encik Hakim nak sentuh sikit pasal pakaian sebagai ref. Okey, kalau pemakaian untuk atlet ni, untuk pemain lah. Dia macam biasalah, pakai baju, pakai seluar dan kasut, stokin. So kalau warna tu macam tak ada masalah sangat. Betul tak, Cik Dalip? Okey. Kasut tu memang bersesuaian. Contoh kita nak main tekbol ni kena pakai kasut pusat. Tak boleh pakai sport shoes, boot. So memang kasut pusat lah sesuai untuk main tekbol ni. Kalau dalam dewan lah. Ya, dalam dewan. Kalau dalam dewan lah. Kalau dalam dewan, kenapa kasut futsal lebih sesuai Cik Hakim? Sebab tapak dia lebih grip. So boleh mengurangkan kecederaan lah pada pemain. Okay, kalau outdoor tak payah pakai kasut pun tak apa. Boleh kaki ayam boleh. Kalau pantai lah. Outdoor pantai lah. Pantai lah. Yes. Tapi kalau atas padang saya rasa selalu nak pakai boot pun tak ada masalah pun. Boleh. Tengok situasi lah pada tempat. Mana yang kena. Okey. Saya rasa yalah dia sebenarnya sebab seperti yang kami katakan tadi, sukan tekbol ni dia boleh dimain sama ada di dalam dewan ataupun di luar dewan. Tak kira di mana-mana saja, nak main tepi pantai pun boleh. Jadi apa yang anda pakai tu adalah mengikut kesesuaian di tempat pertandingan tersebut masing-masing, seperti yang Encik Hakim katakan tadi. Kalau dalam dewan paling sesuai kasut futsal lah sebab dia lebih grip dan amat disyorkan. Tetapi kalau main pantai tu nak pakai kasut sebenarnya boleh tak dilarang. Tapi selalunya untuk keselesaan kaki ayam je. Saya panggil kasut kulit. Kasut kulit cap kaki ayam. Okey, very simple. Dan lepas tu baju nak pakai baju apa pun boleh. Jaji selesa, kasut pakaian sukan lah. Ya, seluar nak pakai seluar apa pun boleh, tak ada masalah. Okay, so it's very simple. Alright. Tapi kalau untuk sukan yang macam duel, so dia kena pakai baju yang sama warna lah dengan partner dia. Itu for sure lah. Kalau tak keliru referee nanti. Saya rasa sukan mana-mana pun sama lah. Janji di tim sama, colour sama. Okey. Dan sama juga dengan permainan sukan lain. Kalau tim A dengan tim B dua-dua oren, salah satu tim memang kena tukar colour lah. Baju. Tak keliru referee nanti. Betul ref Betul. Biasa away akan tukar baju. Yes. Biasa away. Yes, betul. Alright. So lepas tu itu adalah dari segi pemakaian. Saya baru sebut pasal colour. Ni dah ada tulis di sini. Okey. Dan juga ini penting. The main referee decides about the legality or acceptance of players' clothing. Okay. Jadi main referee akan membuat keputusan tentang pemakaian pasukan tersebut. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya lupa, di dalam pertandingan tekbol saya rasa sama, lebih kurang sama dalam mana-mana permainan pun, referee ni
Macam saya kata, mata tajam, okey, minda tajam, okey, dan kuasa dia besar. Jadi sebab tu saya takut dengan Cik Hakim ni. Tak ada apalah. Okey. Kerana apa? Sebab untuk makluman anda, referee total ada 3. Okey, satu main referee, satu assistant referee dan lagi satu yang akan tengok daripada jauh adalah hit referee. Okey, di dalam setiap pertandingan akan ada 3 referee dan mengapa saya katakan referee ni kuasa dia besar adalah sebab sekiranya pemain bantah dalam permainan ni tak ada red card, yellow card ya. Bantah. Okey. Sekali, okey, referee akan bagi warning. 2 kali, you bantah lagi, you lawan lagi cakap referee, okey, second warning. Masuk kali ketiga, habis. Bye-bye. Referee akan suruh player tu, okey, kalau you lawan lagi, akan suruh player tu bye-bye. Tinggalkan court dan perlawanan tu akan dimenangi ataupun diserahkan pada pihak lawan. Opponent. Ref ni macam Empire lah. Lebih kurang lah. Empire. Kuasa NATO. Okey. Ini adalah lebih kepada pertandingan, okey, competition manager dan sebagainya. Saya rasa kita akan skip yang ni dulu. Okey, sebab saya katakan tadi kalau kita nak tengok satu-satu daripada team official sampailah habis akan ambil masa lama. Kita tumpu pada peraturan asas dia dulu, ya. Okey. Chief referee ni tadi secara ringkas saya dah ceritalah, okey. Macam mana nak buat toss ni, yang ni next session lah kita pergi sebab kita nak orang awam semua di luar sana tahu macam mana nak main dulu sebelum nak berdepan dengan referee ni. Okey, jadi saya skip dulu pasal toss coin, dia macam bola sepak juga pakai coin. Toss coin. Untuk menentukan home dan away. Okey, match type. Okey, kita pun dah terangkan tadi dia ada single, double dan juga mixed double. Okey. Ini penting. Dan juga scoring system. Okey. Dalam permainan ini, semasa permainan berlangsung adalah dipanggil rally. Okey. Kalau servis lah ya. Kita akan ajar juga dia punya cara percakapan dalam sukan ini. Okey, kalau servis dipanggil servis. Kalau macam badminton, kalau rally itu adalah rally. Okay, scoring system. Okay, scoring system is split until one side reach 12 point. Okay, bermaksud setiap satu set 12 mata kecuali final set. Okay, each match is played until best of 3 set. Okay, dia ada sampai rubber set lah. Bermaksud kalau dua-dua set dimenangi oleh pihak A, maka tamatlah perlawanan. Tetapi jika seri masuk set ketiga dan masa set ketiga baru ada match point. Okay. Okay. The final decisive set must be won by at least 2 point. Perbezaan dengan 2 mata di rubber set itu. Okay. Set pertama, set kedua sampai 12 point saja. Masuk rubber set, set ketiga. Baru ada deuce. Ada deuce 2 point. Okey. Macam mana nak kira deuce 2 point tu? Bermaksud setiap pemenang dia kena menang dengan perbezaan 2 mata. Sekurang-kurangnya. Bermaksud dia macam badminton lah. Selagi dia tak ada jarak jurang 2 point tu, mata tu akan berlanjutan sampailah ada perbezaan 2 mata untuk menentukan pemenangnya. Okey, faham ya? Faham. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Sementara kita nak pergi lebih mendalam lagi, jika anda ada sebarang soalan, boleh tolong utarakan di Facebook. Mungkin Cik Muiz dan juga Cik Hakim boleh tolong tengokkan. Ada sebarang soalan ke? Sebab sorry saya tak nampak. Saya pun tak nampak komen. Ada soalan, saya ada baca. Boleh Encik Muiz tolong bacakan? Dari Mohan Hasan Mohan. Mohan dia tanya, saya rasa ni soalan untuk Hakim ni. Berkaitan dengan pressure. Okay, pressure in what unit? Bar, PSI or any other unit? Okay. Unit for bola tadi angin Suhu pula dah. Untuk angin. Tekanan PSI. PSI lah. Yes. Itulah jawapan dia. PSI. So memang kalau dekat semua mana-mana pun dia akan pakai, dekat Malaysia ni memang akan pakai PSI kan? Ya.
Okey. PSI So soalan tu dah dijawab oleh Cik Mohan tadi ya. Cik Mohan. Thank you Cik Mohan. Thank you Cik Mohan. Cik Mohan dari Negeri Sembilan ni saya rasa ni. Okey. Encik Mohan, kalau Encik Mohan yang betul lah, saya rasa Encik Mohan ni pun dia ada kelayakan daripada FM juga. Kalau Encik Mohan yang sama yang saya kenal lah. Okey, ada soalan lain? So far tak ada. Itu je setakat. Okey. Kalau anda ada sebarang soalan, okey, anda boleh utarakanlah soalan-soalan anda di ruangan komen tu nanti. Okey, sekarang kita pergi pada rally. Okey. Rally. Okey. Repeated rally. Ini dia. Ini adalah dalam rally dia ada definasi H-ball, net plus 3 bounces, dan sebagainya. Okay? Yes. Alright. Okay, apa itu H-ball? Okay, sebelum kita pergi lebih mendalam pada H-ball, nampak okay, ini adalah meja tag-ball. Kita pergi pada, kalau kita lihat permukaan meja ini di CP. Okay. Bucu. Bucu. Bukan CP, bucu. Okey. Cik Dalik. Ini adalah kawasan H-ball. Cik Dalik. Nampak? Tak nampak, you stop sharing jap. Lepas tu ditunjuk Table. tunjuk table tu. Nampak? Alright. Okay, alright. Tengah sikit. Okey, nampak Okey. Ke tengah sikit. Ke tengah sikit. Alright. Inilah susahnya kalau kita secara maya, kalau depan-depan kita tunjuk je meja betul. Okey, di bucu ni adalah dipanggil H-ball. Okey, kawasan H-ball. Okey, kita akan terangkan lebih lanjut apakah itu H-ball dan macam mana peraturannya. Di tepi sini dipanggil side ball. Side ball. Betul-betul sini. Betul-betul sini. Side ball. Kalau di sini di permukaan atas bucu H-ball. dipanggil H-ball. Okey, bermaksud jika bola itu kena di kawasan ni, kawasan bucu meja, okey, masa itu bola itu adalah H-ball. Tetapi jika bola itu kena betul-betul di tepi meja, itu adalah dipanggil side ball. Dan lagi satu, sebelum saya lupa, saya nak terangkan pasal permainan ini secara ringkas, okey, seperti yang kita nampak di video tadi, kawasan servis bola kena ada 2 meter daripada bucu meja. Ya. Bermaksud katakanlah dia tunjuk service line tu. Ukur Service line. 2 meter untuk memulakan servis line. Samalah kiri kanan. Okey. Dan untuk permainan sebarang bola kena melantun kepada pihak meja bahagian pihak lawan dan melantun untuk diterima oleh pihak lawan. Okey, you tak boleh serve bola tu jatuh pada bahagian sendiri. Ini adalah kawasan net dia. Net dia adalah dipanggil plexi, dia memang keras, dia bentuk macam akrilik. Ya, ataupun kalau orang tak tahu apa tu akrilik, dia macam seolah-olah plastik yang sangat tebal, sebab tu dia boleh melantun balik. Okey. Itu pun ada undang-undang dia, kita akan terangkan satu persatu. Cuma sekarang saya nak terangkan kenapa walaupun kita panggil net, dia sebenarnya bukan net, dia bukan jaring, tapi dia adalah flexboard. Okey, sebab tu dia boleh melantun balik. Alright? Okey, supaya orang faham. Okey, dan bentuk meja dia memang melengkung macam ni. Yang ni tak adalah, ini sebab design dia macam tu. Okey, dan dengan kaki dia macam ni. Okey, saya tunjukkan supaya semua orang faham. Okey, saya sharing balik. Kena ada replika bola lah satu. Replika bola, alamak bola kecil saya tak bawa lah pula. Kertas. Nantilah kita turun padang. Sekarang ikut peringkat kita dah boleh turun padang dah. Ya, dah boleh. Boleh. Tak puas lah nak terang online macam ni. Okey, tapi saya harap semua faham lah ya. Sebab tu saya pakai jari je. Okey, bola tu kena, kalau servis kena melintas kawasan net kepada pihak lawan, bounce, diterima oleh pihak lawan ya. Nak kira 2 meter kena daripada bucu ni ke depan. Untuk kira 2 meter tu untuk service line. Alright. Ini adalah kawasan net dan daripada kawasan net ni you kena buat satu pandangan mata kasar
kawasan imaginary line untuk net tu lah. Untuk anda pembayang atau pembayangan di mana net tu berada. Di mana selalunya referee akan berdiri di tengah-tengah macam ni untuk beliau melihat ketajaman mata beliau untuk lihat sama ada anda lepas ke tidak kawasan jaring itu ataupun Imaginary. kawasan net. Lagi satu saya nak tambah Ya. bila macam Cik Dalik cakap pasal ada satu ref tu, dia akan dibantu oleh seorang lagi ref. Di mana dia akan ada 2 orang ref di pihak di belah sana dan di belah satu Seberang. lagi. Di seberang. Ya. So di Kiranya- seberang ni dia akan main peranan untuk point dan dia akan tengok Imaginary apa yang ref utama ni tak nampak. Faham? Yes. Dia akan Backup. tolong. Backup. Sebab tu dia ada 3 mata, 3 pasang mata yang melihat anda. Bukan satu referee saja ya, ada 3 referee keseluruhannya. Okey, referee, assistant referee dengan head referee. Head referee. Iya. Okey, referee yang kuasa besar. Okey, boleh saya sambung Encik Muiz, Encik Hakim nak tambah apa-apa? Boleh. Boleh. Okey. Sama-sama. Okey. Saya share skrin balik. Cik Dalik, saya ada share link tu. Nanti you beritahu. Ya, Encik Muiz cakap apa tadi? Tak, saya nak cakap siapa yang join live ni, saya ada share link dekat Facebook tu. So siapa yang nak menang hadiah ke, kita ada cabutan bertuah kan. So boleh jawab soalan tu dekat link Facebook tu. So kita akan ada hadiah cabutan bertuah di hujung sesi. So sementara ada yang masuk ni, jawab dulu. Okay. Tapi kita akan banyak lagi, kita akan share pasal rule of tap ball dan kita punya asas pasal tap ball. Okay. Okey, thank you Encik Muiz. Okey, seperti yang Encik Muiz katakan tadi, bagi anda yang menyertai sesi kita di FB Live dia, okey, jangan lupa untuk klik link yang Encik Muiz letak pada bahagian komen tu. Okey, jangan lupa just klik, okey, jawab soalan tu, nanti ada berpeluang untuk memenangi hadiah lucky draw lah ya. Tapi jangan lupa tulis nama anda. Okey. Baik. Saya sambung kepada rules yang seterusnya. Okey. Di dalam rally, sebelum tu saya ada terlepas apa-apa ke? Rally, match type. Saya rasa okey. Okay, kita ada semua okay. Tak ada Okey. Okey. Seperti yang saya katakan tadi, sekiranya bola tu kena pada bucu, di mana yang kami panggil edge ball, untuk makluman anda, semasa edge ball, referee akan tunjuk macam ni. Dan beliau akan sebut edge ball. Edge ball. Okey, edge ball. Okey. Semasa edge ball, tak ada point. Tak ada sebarang point yang akan diberikan kepada pihak lawan ataupun kepada anda. Okey, dan rally tu kena berulang semula. Jadi kalau 10 kali kena edge ball semasa rally ya, ini semasa rally ya. Okey, 10 kali lah ulang balik. Tak ada point. Okey. Secara lebih mendalam kita akan terang lagi. Lepas tu dia ada lagi satu rules, net and 3 bounces. Bermaksud jika bola itu kena pada net, lepas tu dia melantun 3 kali. Tuk 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 tuk. Okey. If the ball bounces a minimum of 3 times on the opponent playing surface of touching the net, the rally must be repeated. No points awarded. Pun tak ada point. Itu rumit agak rumit juga Ya. Agak rumit juga dia punya rule. Dia nak bagi hadiah semua, bagi hadiah. Jangan takutkan orang dulu. Itu sebab saya ada orang banyak dah tanya ni, itu kalau 3, kalau 4 macam mana, 5 macam mana, 1 macam mana, 2 macam mana. Jangan risau, kami akan terangkan. Okey, kami akan terangkan. Okey, 3 bounce lagi sekali ya. Kalau bola tu kena sini, net, lepas tu dia masuk pada pihak lawan, tapi dia bounce 3 kali. 1, 2, 3. Ada point. Ada point, maka rally tu akan berulang semula. Cik Dalik, tak nampak. Kalau 4 kali pun samalah, bermaksud 3 kali ke atas lah. Cik Dalik, ulang balik tapi stop sharing. Tekan stop sharing sebab ada dekat Facebook kita tak nampak apa yang Cik Dalik buat. Okey, tak apa. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Saya akan beritahulah. Cuma kita go through dulu. Sebab nanti ada slide lagi untuk menerangkannya lebih lanjut. Cuma sekarang kita nak beritahu definasi dia dulu.
Okay. Okay, force majeure occurs when the referee stops the game during a valid rally. Bermaksud referee boleh menghentikan permainan jika boleh mendapati ada force, ya, ataupun ada gangguan lah, ada gangguan. Yes. Okey, ada gangguan daripada sesiapa saja yang bukannya player secara rasmi, ataupun ada bola, a ball other than the match one is played with. Ada bola lain yang digunakan yang daripada yang sepatutnya, ataupun any event that may affect outcome of the rally, ataupun ada sebarang kemungkinan kejadian yang berlaku yang boleh menyebabkan gangguan semasa rally. Okay, and bila berlakunya gangguan tersebut, only the interrupted service must be repeated. Cuma servis tu saja boleh diulang semula. Saya rasa semua sukan, kalau sukan macam badminton pun saya rasa benda yang sama juga dia orang buat. Okay, thank you. Alright, ini pasal skor. Okay, Muiz boleh sambung pasal skor? Okay, pasal skor Okay, kalau pasal skor, of course lah kita punya point, dulu kita punya point 21, betul tak? Betul. 20. 20. 20. Sekarang ni dia punya rule yang baru latest. Kita buat 12, latest 12 lah kan. So okay, yang rule pertama ni, the opponent is unable to return the ball to the player anti-playing surface. Maksudnya benda ni bila point dia kita dapat skor bila opponent tu tak dapat hantar bola tu kepada kita balik. Maksudnya contohlah, saya dapat bola, saya tak dapat hantar kepada opponent. So dapat skor untuk pihak opponent tu. Okay, tu kira satu. Lepas tu the opponent player return the ball and it touches the side of the table. Okay, macam yang Cik Alik terangkan, side ball. So bila side ball, lepas tu kita hantar bola dan opponent tu hantar bola balik, return kepada kita dan dia menyentuh side ball, dia kena bucu meja tu, tepi meja, dikira point. Okay. Okay, yang ketiga, the ball bounce a minimum of twice on the opponent playing surface. Maksudnya bola tu akan bounce dekat opponent punya surface 2 kali. So maksudnya bila kali kedua tu kita opponent tak dapat ambil, okay, maksudnya itu point untuk kita. Faham? And then yang the opponent touches the ball consistently with the same body part. Maksudnya okay, double touch saya rasa Cik Dalik tak setuju lagi, tapi kita akan go through pasal double touch. Maksudnya opponent hantar bola tu dengan bahagian badan yang sama. Repeated touch. Repeated touch. Dan itu pun dikira sebagai skor. Okay. Baik, sekarang saya akan stop sharing untuk memberikan penerangan supaya orang nampak apa yang kita cerita ni. Saya rasa kalau kita baca daripada teks ni, kita cakap macam ni, mungkin dia orang tak faham ataupun keliru. Saya akan stop sharing dan saya akan tunjukkan apa yang Cik Muiz ceritakan tadi di skrin. Nampak Okay, nampak. Okay. Apa yang Muiz ceritakan tadi? First, ingat kita cerita pasal servis dan juga pasal rally. First, bila anda buat servis daripada jarak 2 meter, okay, yang ni sebenarnya ada dalam slide yang seterusnya tapi saya sentuh dululah Bila anda servis, bola tu kena pergi ke pihak lawan. Seberang net pergi ke pihak lawan dan pihak lawan kenalah terima bola itu. Okay, bermaksud jika bola tu tak melantun di atas meja, tak dikira. Foul. Itu adalah foul. Okay, bola yang diservis ataupun semasa rally mesti kena atas meja di bahagian pihak lawan. Ini adalah kawasan net, ini adalah kawasan pihak lawan. Okey. Dan seperti yang saya katakan sebelum ni, gelanggang tu walaupun sebesar 12 meter kali dengan 16 meter, okey, itu adalah kawasan permainan. Selagi bola tu melantun di atas meja, satu lantunan saja satu lantunan sahaja. Lepas satu lantunan, pihak lawan kena terima bola tu. Tak kira jauh mana sekalipun, walaupun dia di luar kawasan 16 meter tu, kalau pihak lawan boleh ambil lah. Jadi dia walaupun dia ada gelanggang, mungkin ada line, mungkin setengah tu tak ada line, dia tak ada garisan keluar, dia tak ada out.
Tak macam badminton kan ada line kan. Kalau kawasan luar gelanggang tu dah out. Dalam tag ball tak ada. Bermaksud kalau nak pergi sejauh sampai kepada penonton tu, kalau pihak lawan boleh ambillah bola tu Game on. dan balas balik. Okey, dan balas balik. Okey. Dan mana dapat point? Poinnya adalah yang kita cerita tadilah. Satu, kalau bola tu melantun di atas meja, pihak lawan tak boleh ambil. Tak kira di jarak mana sekalipun, tak boleh ambil, maka point. Nombor dua, yang kita cerita edge ball tu, kalau kena di bucu, maka repeat rally. Tetapi kalau side ball, point kepada pihak lawan. Okey, jadi sebab tu adalah amat penting kita kata kena pandai timbang bola. Kalau sebelum ni orang pernah tanya kita, apakah yang paling asas dalam permainan sukan tag ball ni? Asas dia adalah Timbang bola. Timbang bola. Okey. Dan tadi Encik Muiz dan juga Encik Hakim ada mengatakan tentang double touch. Apa itu double touch? Double touch adalah bermaksud kita tidak boleh menggunakan mana-mana bahagian badan 2 kali berturut-turut. Bermaksud kalau kepala, sebab senang tengok kan, kepala, kita gunakan kepala, okey sekali timbang, lepas tu kepala balik. Tak boleh. Foul. Maka point kepada pihak lawan. Okey, bermaksud lepas sudah terima dengan kepala, kalau nak timbang lagi, kena guna bahagian lain lah, lutut ke, kaki ke. Anda boleh menggunakan mana-mana bahagian badan kecuali tangan. Tangan. Ada 9 anggota. Ada 9 bahagian anggota. Body part. Ya, 9 body part. Okey. Mana-mana bahagian badan boleh, kaki ke kepala ke, bahu boleh, tangan tak boleh. Tangan bermaksud daripada bahu ke bawah, daripada lengan sampailah hujung tangan. Okey, tak boleh. Bahagian belakang boleh, mana-mana boleh. Okey, itu jika anda menimbang bola menggunakan bahagian badan yang sama berturut-turut, maka foul. Muiz nak tambah apa-apa? Sementara saya pegang meja ni. Kita ada 5 minit saja lagi. Hakim ada nak tambah tu? Saya nak tambah sikit berkaitan edge ball tadi. Sekiranya kita lah, contoh kita dah serve edge ball dan opponent terima bola tu, dia ambil bola tu. So game on. No repeated. Betul tak? Betul. Bermaksud dia macam ni. Edge ball, dia kalau selagi referee dia tak stopkan permainan, okey, maka permainan tu boleh berterusan walaupun pihak lawan kata itu edge ball, tapi referee tak cakap apa-apa. Kan? Maka berterusan lah. Game on. Game on. Ya. Melainkan referee memang nampak dan memang kata itu adalah edge ball, barulah repeat relay. Sebab tu saya kata kekuatan referee kat situ. Sebab apa? Player kadang-kadang mungkin dia nampak edge ball, tapi referee kata tak. Game on. Jadi kalau awak pergi lawan kata itu edge ball, bermaksud awak mengganggu permainan tersebut. Okey. Jadi referee boleh bagi you warning. First warning. Jadi selagi referee tak kata edge ball, maka permainan tu akan berterusan. Ya. So dekat sini, melainkan kalau referee tu baiklah, tapi jarang terjadilah kan. So apa pun kalau tengah game ke apa, make sure kena dengar kata ref. Tu je. Dengar kata ref. No argue. Melainkan No kalau argue. ada juga kadang-kadang referee saya tengok di pertandingan antarabangsa, kadang-kadang player yang opponent kata itu edge ball, mungkin dia akan pertimbangkan lepas bincang dengan referee, pembantu referee mengatakan edge ball, so dua-dua setuju, mungkin dia bagi cat. Tapi apa yang saya tekankan di sini, kalau selagi referee tak kata edge ball, game on je. Okay? Game on je. Repeated rally. Repeated rally. Game on. Ya, game on je. Dan selalunya, macam mana, ni mengikut pengalaman dan juga tertulis, macam mana kita nak bezakan edge ball dan juga side ball. Selalunya, side ball bila dia kena di tepi meja, sebab tu dia panggil side. Bola tu akan jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah, barulah referee akan kata side ball. Side ball. Yes.
Okey, sebab apa? Bola tu dia datang macam ni. Dia kena sini, dia akan jatuh bawah. Dan kalau edge ball, dia akan melantun. Dia Sebab bertukar apa? arah. Dia bukan tepi meja, dia adalah di bucu meja. Dia akan bertukar arah. Ya, dia akan bertukar arah. Dia akan bertukar arah. Kalau side ball, sebab di tepi, dia takkan bertukar arah. Dia akan selalu jatuh ke bawah. Ya. Ini adalah asas. Kita ada lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Okey. Untuk seterusnya, ilmu seterusnya, okey, bagi anda yang sedang menonton ni, kalau nak tahu lebih lanjut, bolehlah masuk ke YouTube Malaysia Tekbol Association. Okey, YouTube Malaysia Tekbol Association, dan anda boleh lihat lagi video-video yang kami tunjukkan di sana. Okey, untuk anda memahami lebih lanjut, ada banyak lagi, seperti saya katakan tadi, ada banyak lagi peraturan-peraturan. Okey, dan juga saya nak tambah tambah lagi satu. Okey, selain daripada double touch, okey, dia ada lagi satu, repeated touch. Okey, repeated touch. Okey, dan sebab tu juga saya katakan referee bukan saja mata kena tajam, minda kena tajam, player pun sama. Contoh, dalam pertandingan double. Contoh okey, kalau A, ini satu tim lah, A dah guna kepala, B boleh guna kepala ke tidak? Dia nak bagi kat kawan dia. Tak boleh. Tak boleh sebab apa? Dia dikira sebagai satu badan lah. Kalau A dalam satu tim ni berpasangan dah kepala, yang seorang lagi ni kena ingat tadi dia bagi kepala lah, aku kena tukar. Aku tak boleh guna kepala. Saya kena guna dada ke guna kaki pula. Sebab tu saya kata bukan saja referee kena mata tajam, tetapi player pun bijak. Kena tajam. You kena ingat. Macam saya ni tak tajam, mata pun tak tajam, minda pun tak tajam, dah tak ingat dah. Tahu main je. Ya? Tahu main je. Main pun tak berapa, dek. Dah tua. Okey, mari kita tengok ada soalan lagi ke Muiz dan juga Hakim dalam Facebook. Kalau kita sempat jawab, kita sempat jawab, kita jawab hari ini. Kalau tak, jangan lepaskan peluang tuan-tuan dan puan untuk bersama kami lagi. Minggu depan kita akan teruskan. Saya rasa yang ni pasal undang-undang tekbol akan berlangsung beberapa siri sampailah semua orang betul-betul faham. Okey, ini adalah asas yang paling penting. Jika ada sebarang soalan, boleh tanya kita sekarang. Jom kita tengok ada tak soalan? Ada soalan tak? So far dekat Facebook tak ada soalan. Memang tak ada soalan. Okey. Saya rasa mungkin semua tertunggu kot untuk cabutan bertuah tu. Okey. Kalau tak ada, boleh kita tengoklah. Jom kita tengok cabutan bertuah pula. Okey. So boleh. saya share. Ya, boleh silakan. Oh ni sekejap. Kita ada tunggu. Okey, sekejap Okey, boleh. Dan lagi sekali tuan-tuan dan puan, bagi anda yang sedang menonton, sekali lagi saya ingin war-warkan, jangan lupa join Facebook kami, join Instagram kami, kita akan share banyak maklumat, dan juga menonton di YouTube kami, kita akan juga share banyak maklumat di sana, dan anda bolehlah lihat apakah maklumat yang dipaparkan di sana nanti. Okey, dan bagi anda yang mungkin masih ingin tahu tentang lebih lanjut tentang peraturan sukan tekbol dan sebagainya, ikuti kami. Dan dari masa-masa akan datang kalau ada pertandingan, bolehlah join pertandingan kami. Masih kita akan buat briefing, dan juga jika ada kursus, boleh join kursus kami, sama ada kursus coaching ke ataupun kursus pengadilan, referee dan sebagainya, boleh join kita orang nanti, di mana kita akan umumkan nanti. Okey, boys, boleh kita tengok siapa? Okey, jom kita share. Okey, soalan dia, adakah sentuhan kali kedua untuk bahagian tubuh yang sama tidak dibenarkan? Berikan jawapan anda dan tulis nama anda bagi melayakkan diri untuk cabutan bertuah. Okey. So far apa yang saya tengok, semua jawapan tidak dibenarkan. Ya betul, memang untuk sentuhan kali kedua untuk bahagian tubuh yang sama memang tidak dibenarkan. Sebab itu dipanggil sebagai double touch. Okey. So orang yang kita tengok ada dalam 1, 2, 3, 4, 5,
6-7. Okey, 7 orang yang masuk untuk cabutan bertuah. So kita tengok siapa yang terpilih. Okey, kita ready ya? Ready ya Cik Dalek? Ya, silakan. Ready ya game? Ya. Okey, kita putar sama dia, putar. Ke Hakim nak masuk ke? Jangan. Okey, kita tengok siapa nanti get ready untuk PM Pemenang dia. Okey, itu Dia dia. tengah-tengah lah. Oh, Haslina. Puan Hazlina. Saya ingatkan Cikgu Paan tadi dapat. Bukan, Sebab saya dia tengah antara Haslina dengan Cikgu Paan. Puan Berkawan Hazlina. lah. Okey. 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 Tahniah Haslina kerana Nanti- memenangi hadiah cabutan bertuah. Okey, putar dah Nanti menang. Puan Hazlina boleh PM saya ya. Okey. PM, jangan lupa PM Muiz untuk mendapatkan hadiah, sedikit hadiah cenderhati daripada kami, iaitu t-shirt Jom Tag ya, t-shirt Jom Tag. Jangan lupa untuk PM Encik Muiz. Okey, di mana kita akan hantar. Kita hantar baju itu kepada anda nanti. Okey. Lagi sekali terima kasih pada anda yang join, dan sebelum kita mengundur diri, saya nak tanya Encik Hakim nak bagi apa-apa nasihat tak ataupun ada kata-kata yang ingin Encik Hakim berikan nasihat diberikan kepada warga FB kita? Okeylah. Sebagai penutup lah kan. Bagi saya, tekbol ni kan sukan yang baru. Jadi mesti ramai yang tanya-tanya apa tu sukan tekbol, macam mana main dia. So nasihat saya, cuba main dan cuba belajar daripada internet. Sekarang ada banyak kan. Boleh search law dia, YouTube, boleh tengok cara untuk main. Dan paling penting, kenalah selalu follow up MTA. Sebab MTA ni banyak akan keluarkan macam tadilah, law ke, khusus dan apa dan lain-lain. Itu saja dari saya. Okey. Kena Thank you Encik mencuba. Hakim. Ya, Dan selamat maju jaya. Harap-harap Encik Hakim dapat mewakili Malaysia untuk mengadili pertandingan antarabangsa. Kalau jadi, mana tahu World Cup ke, pergi Hungary, pergi Perancis ke. Okey. Thank you. Selamat maju jaya. You're welcome. Dan Encik Muiz nak cakap apa Encik Muiz? Okey, saya nak cakap sepatah dua lah. Sebab saya rasa untuk Sembang Tekbol kali ni sangat-sangat special sebab kita akan tekankan lebih kepada asas dan asas dan peraturan tekbol. Saya rasa benda ni akan berpanjangan sampailah kita habis 53 muka surat tu. Kita akan habiskan juga. Mungkin sama ada orang yang sama ataupun orang yang berbeza, kita tak tahu kan. Tapi kita akan keep going sebab sekarang ni kita dah fasa ketiga. So rata-rata semua dah boleh main. Sambil-sambil kita nak nak main sukan tekbol ni, kita kena tahu rule lah kan. So stay tune untuk next punya session. Kalau kita ada pasal rule, kita akan cerita pasal rule. Kalau pasal topik lain pun, teruskan support MTA, okay? Terima kasih semua yang hadir malam ni. Terima kasih Alright. semua. Thank you Encik Hakim. Terima you. kasih banyak. Terima kasih Muiz dan tuan-tuan dan puan semua. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Okey, salam tekbol daripada kami di MTA. Bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih semua. Ni comel. Nak dapatkan, jangan lupa.